Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita kembali dalam mata pelajaran sains tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Zul. Dalam video yang lepas, kita telah berbincang apakah yang dimaksudkan dengan sains, apakah kepentingan sains, apakah bidang dan kerjaya dalam sains dan inovasi teknologi. Dalam video kali ini pula, kita akan belajar untuk mengenali makmal sains sekolah. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas, mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya di dalam makmal, melukis dan melabelkan radas yang biasa digunakan di dalam makmal, dan membuat pengelasan berdasarkan kegunaannya, serta mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Berikut merupakan contoh-contoh radas yang terdapat di dalam makmal sains. Sekarang kita akan melihat pula contoh radas yang ada di dalam makmal sains serta fungsinya. Tabung uji digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Manakala tabung didih pula digunakan untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Seterusnya ialah bikar, kelalang kun dan kelalang dasar leper. Ketiga-tiga radas ini digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Seterusnya ialah buret. Buret digunakan untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Manakala pipet pula digunakan untuk menyukat isi padu cecair dengan tetap. Kasa dawai digunakan untuk membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Manakala tungku kaki tiga digunakan untuk menyokong radas semasa pemanasan. Berikut merupakan contoh penggunaan kasa dawai dan tungku kaki tiga. Corong turas pula digunakan untuk menuras atau menapis pepejal tidak larut daripada campuran. Sementara itu, palang gas digunakan untuk mengumpul gas. Kaki ritot pula digunakan untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Dan akhir sekali iaitu piring sejat digunakan untuk tujuan penyejatan. Berikut merupakan simbol-simbol bahan berbahaya yang terdapat di dalam makmal sains. Berikut merupakan simbol untuk bahan menghakis. Jangan sentuh bahan ini kerana akan melecurkan kulit. Sekiranya terkena pada kulit, cuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Contoh bahan menghakis adalah seperti asid dan alkali pekat. Yang seterusnya ialah simbol untuk bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan ini daripada sumber api atau haba. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contoh bahan mudah terbakar seperti alkohol, petrol, dan kerosin. Ini adalah simbol untuk bahan merengsa. Bahan kimia yang merengsa boleh menghasilkan wap atau wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan daripada menghidu wap atau wasap. Gunakan bahan kimia tersebut di dalam kebuk wasap.
contohnya seperti larutan amonia dan kloroform. Ini pula merupakan simbol untuk bahan beracun serta toksik. Jangan minum, makan, menghidu atau merasa bahan ini. Contoh bahan beracun atau toksik seperti merkuri, benza, dan bromin. Seterusnya ialah simbol untuk bahan mudah meletup. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contoh bahan mudah meletup seperti gas hidrogen dan natrium. Ini pula merupakan simbol untuk bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Contoh bahan radioaktif seperti uranium dan plutonium. Berikut merupakan peraturan dan langkah-langkah di dalam makmal sains. Seterusnya ialah langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Yang pertama, jangan halalkan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Yang seterusnya, gunakan cermin atau pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Berikutnya, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber api. Dan yang terakhir, jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Okey, disiplin merupakan kunci utama kejayaan. Baiklah, sampai di sini sajalah untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Stay safe, stay home. Kita jaga kita. Bye.